Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم افتح علينا فتوح العارفين حكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada Tuan Imam, Tuan Bilal, IJK Masjid dan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat melaksanakan solat fardu maghrib dan kita rukuk bersama orang yang rukuk dan kita sujud bersama orang-orang yang sujud. Wa aqimus solah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, dirikanlah zakat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi keizinan kepada kita untuk kita bersama-sama sujud, untuk kita bersama-sama rukuk bersama-sama dengan para jemaah dan kawan-kawan juga sahabat-sahabat kita. Kemungkinan ramai di luar sana yang tidak dapat berkesempatan untuk bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan pada satu hari nanti dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama dengan kita. Sebab kalau dah tak mampu lagi kita nak rukuk kan, tak mampu lagi kita nak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya kita. Kan terasa sangatlah kan kalau kata sakit. Sakit nak sujud pun tak boleh, nak ambil wuduk pun tak boleh dan sebagainya lah. Melainkan orang dah menazimi untuk menunaikan ibadat solat kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita akan teruskan diskusi buku Sirah Nabawiyah, iaitu bertajuk Rahiqul Makhtum. Dan sebelum ini kita telah membincangkan tentang perang yang pertama yang disertai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu perang yang diberi nama dengan perang apa tuan-tuan? Perang Fijar kan, ataupun perang Fujar. Itu perang yang pertama yang dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan nama perang Fijar ini adalah kerana perang itu berlaku pada bulan haram, bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang ataupun berbuat kerosakan di dalamnya. Inna addatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Artinya sesungguhnya bilangan bulan sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 bulan di dalam kitab Allah pada hari yang mana Allah Ta'ala ciptakan langit dan juga bumi. Antaranya ada 4 bulan yang mana itulah agama yang lurus. Mana ada 4 bulan di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan untuk melakukan kejahatan di dalam bulan tersebut. Dan sekiranya kalau kita buat kebaikan dalam bulan-bulan tersebut, pahalanya pun juga berlipat kali ganda. Sekarang ni besok kan kita telah masuk dalam bulan Rajab. Dan bulan Rajab itu salah satu bulan haram kan. Dan 3 bulan yang berturut-turut iaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Kemudian bulan Rajab. Saya disebut bahawa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau buat kejahatan dan juga kerosakan pada bulan itu, pada bulan-bulan tersebut, maka dosanya pun berganda dan jika buat kebaikan juga pahalanya pun berganda. Jadi perang Fujar itu berlaku pada bulan haram, iaitu bulan
Zulqa'dah hinggalah kepada bulan Zulhijjah. Bulan Zulqa'dah itu di mana bulan permulaan untuk orang melaksanakan haji. Ketika itu ada expo yang disebut dengan Pasar Uqas. Pasar Uqas. Kemudian selepas expo Pasar Uqas, daripada 1 hari bulan Zulqa'dah hingga 20 Zulqa'dah bertukar kepada pasar yang disebut dengan Zulmanjinnah selama 10 hari, iaitu pada 20 hari bulan sehinggalah kepada awal bulan Zulhijjah. Kemudian dikenali pula dengan bulan Zulmajaz ataupun pasar Zulmajaz, yang mana bermula sebanyak ataupun selama 8 hari sehingga hari Tarwiyah, hari yang ke-8 pada bulan Zulhijjah. Pada keesokan hari itu dah masuk Yaum Arafah, hari Arafah kan, tarikh 9 Zulhijjah dah masuk hari Arafah. Jadi mereka berpesta ataupun mereka mengadakan pasar ataupun mereka mengadakan expo terlebih dahulu. Sebagaimana saya telah terangkan dahulu bahawa di dalam expo tersebut bermacam-macam, ada syairnya, ada pidatonya, ada menyebarkan agama masing-masing, agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi. Mereka mengadakan perdebatan di dalam bulan-bulan tersebut. Begitu juga ada banyak barang-barang yang dipamerkan di dalam pasar-pasar tersebut, khususnya pada bulan Zulhijjah dan bulan Zulqa'dah ini, bulan Zulqa'dah dan juga bulan Zulhijjah. Dan pada bulan itulah berlakunya perang Ujar. Jadi itu yang disebut perang yang menyeleweng daripada syariat. Jadi adakah Nabi SAW mengikuti perang tersebut? Ada sebahagian menyebut bahawa Nabi tidak turut serta, berdasarkan tidak mungkin Nabi mengikuti perang yang mana terseleweng ataupun jauh daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Namun pandangan menyatakan bahawa Nabi SAW mengikuti dalam perang tersebut kerana Nabi membantu paman-paman dia, membantu bapa-bapa saudara dia untuk mengutip anak-anak panah ataupun mengembalikan menahan daripada panahan yang dipanah oleh kaum musuh, khususnya daripada Bani Hawazin ke arah kabilah Quraisy dan juga kabilah Kinanah. Itu yang berlaku di dalam peperangan Fijar. Dan umur Nabi ketika itu ada yang menyebut umur dia berapa tahun, ada yang menyebut 14 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun, ada yang menyebut 20 tahun. Sebab perang Fijar itu bukan hanya sekali berlaku tapi disebut 4 kali. Jadi riwayat antara Ibnu Hisham kata umur Nabi dalam 15 tahun, manakala dalam kitab dalam riwayat oleh Ibnu Ishaq mengatakan umur Nabi 20 tahun. Jadi apabila kita samakan antara keduanya, sebab berlaku panjang sebanyak 4 kali berlaku peperangan tersebut, maka disebut bahawa umur Nabi pun dalam 20 tahun. Kemudian selepas mana peperangan Fijar disebut, ada sebahagian menyatakan selepas 4 hari setelah berlakunya perang Fijar tersebut. Ada sebahagian menyatakan 3 bulan tak silap saya lah kan. Berlaku pula perjanjian Al-Fudul. Apakah yang disebut dengan perjanjian Al-Fudul ini? Iaitu perjanjian yang disebut Hilful Fudul. Perjanjian Al-Fudul ini perjanjian yang terhormat, perjanjian yang baik, yang mana Nabi SAW ketika itu disebut berumur dalam lingkungan 20 tahun. Belum lagi dibangkitkan menjadi Rasul. Nabi menjadi Rasul ketika mana Nabi berusia 40 tahun. Tapi perjanjian Hilful Fudul ini Nabi ketika itu berumur 20 tahun. Sebab apa menariknya perjanjian Hilful Fudul ini? Sebab Nabi sendiri mengakui bahawa perjanjian tersebut jika dia di dalam Islam pun sekarang ini, kalau dia masuk setelah pun masuk Islam, maka niscaya kalau diminta untuk masuk di dalam perjanjian tersebut, nescaya dia akan mengikuti perjanjian itu. Bersama-sama di dalam perjanjian tersebut, walaupun perjanjian itu dibuat bukan di dalam keadaan Islam, tetapi dalam keadaan masih lagi jahiliyah, ketika itu, bukan lagi dalam suasana Islam kan.
Tapi Nabi sebut bahawa kalau disuruh kembali untuk bersama-sama dalam perjanjian itu, nescaya aku akan ikut. Sebabnya perjanjian itu meletakkan ataupun telah membantu bagi orang yang dizalimi. Bagi orang yang dizalimi, kabilah Kinanah, kabilah Hashim dan juga kabilah Muttalib ini akan membantu orang yang dizalimi. Sesiapa yang dizalimi di Mekah, mereka akan membantu orang tersebut. Tak kira siapa. Kan, sama ada orang tu daripada orang luar maupun daripada penduduk di kota Mekah. Dia akan bantu. Jadi maksudnya di sini bahawa perjanjian itu adalah merupakan satu perjanjian yang baik. Kan, sebab apabila dizalimi, kita kena bantu orang yang kena zalim. Sebab itu Nabi kata bahawa dia sangat suka dengan perjanjian itu lebih daripada unta merah. Kan, unta merah itu maksudnya harganya terlalu mahal. Harganya mahal sampai tak boleh terbelilah. Suka sangat perjanjian itu sebab apa? Sesuai dengan agama Islam yang menolak kezaliman orang yang melakukan kezaliman. Orang yang menzalimi maksudnya ditolak oleh Islam itu sendiri. Sebab itu disebut dengan perjanjian Al-Fudul. Bagaimana berlakunya perjanjian Al-Fudul ini? Perjanjian ini berlaku, sebahagian meriwayatkan adalah hasil daripada seorang daripada kabilah Zubaid, daripada Yaman. Dia datang daripada Yaman, datang untuk berdagang. Sampai saja dia ke Mekah, dia telah menjual barangannya kepada Al-As bin Wa'il Ash-Shahmi. Dia menjual barangan dia kepada yang bernama Al-As Al-Wa'il Ash-Shahmi. Siapa Al-As Al-Wa'il Ash-Shahmi ini? Iaitu ayah kepada Al-Amr bin Al-As. Kita bisa dengarkan nama Al-Amr bin Al-As yang membuka kota, yang membuka negeri Mesir. Itu Al-Amr bin Al-As lah, kan. Dia ayah dia. Tetapi apabila sahaja dijual kepada Al-Amr bin Al-As, dia tak mahu bayar barang dagangan ini. Kan, tak mahu bayar. Dahlah Al-Amr bin Al-As ni kaya, orang tu hormat pula di dalam kalangan orang Mekah ketika itu, tapi beli barang dagangan tak mahu bayar. Masalah kan. Dah datang dari jauh sahabat kita ni, daripada kabilah Zubaid ni kan, datang dari jauh dari Yaman nak ke kota Mekah tu jauh lah, berjalan naik unta kan, bawa barang dagangannya. Kemudian sampai dijual barang dagangannya, tak mahu dibayar pula. Jadi dalam keadaan yang demikian, dia terasa dianiayai, lalu dia berjumpa dengan puak-puak kabilah di kota Mekah. Kan? Antaranya disebut contohnya disebut, tapi mereka itu tidak mahu menolong Az-Zubaid ni, tak mahu menolong dia. Apa betul ke kamu ni tak dibayar barang dagangan kamu? Kan, dia itu orang kaya, orang tu hebat, kan, orang mulia. Betul lah atau tidak, kamu tidak mahu dibayar barang dagangan dia. Kan, tak mahu menolong Az-Zubaid tadi tu. Kemudian keesokan hari dia pun naik ke atas bukit Jabal Qubais nama dia. Saya dipahamkan bahawa Jabal Qubais ini sekarang ini terbina istana raja, kan, berdekatan dengan kota Mekah. Dia naik atas bukit, dia pun bersyair lah. Dia pun sebab orang Arab ni kalau bersyair kesannya lebih mendalam daripada kata-kata yang biasa. Contoh kalau kita kata ya himar, kan, wahai kedai, biasa lagi. Tapi kalau bersyair, kata-katanya itu lebih menusuk ke dalam jiwa, kan. Dia pun naik pada pagi hari, dia naik ke atas Jabal Qubais, lalu pun dia bersyair, ya ahl fihr li mazlumin bida'atihi, wahai ahli fihr. Ahli fihr itu ialah bangsa Quraisy. Dinasabkan ahli fihr itu kepada Quraisy. Jadi daripada keturunan ahli fihr itulah nasabnya disebut dengan Bani atau bangsa Quraisy. Kan? Fihr itu di bawahnya siapa? Di bawahnya
Ghalib anaknya, kan. Kemudian di bawah Ghalib anaknya Lu'ay. Di bawah Ghalib anaknya Lu'ay nama dia. Kemudian di bawah Lu'ay anaknya bernama Ka'ab. Di bawah Ka'ab anaknya bernama Murrah. Kan, di bawah Murrah anaknya bernama Kilab. Kemudian Kilab dapat anak bernama Qusay. Di bawah Qusay dapat anak pula bernama Abdul Manaf. Kemudian di bawah Abdul Manaf mendapat anak bernama Hashim. Bani Hashim, kan. Di bawah Hashim dapat pula anak bernama antaranya Abdul Muttalib ataupun nama asalnya Syaibah. Kan, saya dah beritahu dahulu asal nama dia Syaibah, tetapi bagaimana dia dapat nama Abdul Muttalib? Sebab pak saudara dia, iaitu adik-beradik kepada Hashim, ada nama Al-Muttalib. Hashim dia ada adik-beradik 4 orang, kan. Al-Muttalib, Hashim, Naufal dan juga Abdul Syam. Jadi Al-Muttalib itu bawa Syaibah ataupun Abdul Muttalib tadi itu daripada kota Makkah ke Madinah, bawa balik ke Makkah. Ketika mana tiba di Makkah, orang ramai kata itu, oh itu hamba Al-Muttalib. Dia naik unta, kan. Hamba tu, anak Muttalib itu hamba Al-Muttalib. Padahal nama Al-Muttalib itu nama bapa saudara dia, Al-Muttalib. Kamu semua ini bukan hamba aku, ini anak saudara aku, anak kepada Hashim, kan. Hashim. Jadi nama dia pun didapat kekal nama Abdul Muttalib. Kita bersama dengan nama Abdul Muttalib lah. Fihir kita tak pernah dengar, tapi saya sebut susunan keturunan Quraisy itu. Iaitu nak sampai kepada Nabi 14 keturunan, 14 generasi. Kemudian selepas Abdul Muttalib lahir siapa, tuan-tuan? Lahir siapa? Lahir Abdullah. Lahir ayah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas Abdullah barulah lahir Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keturunan disebut keturunan Quraisy. Kan? Bukan itu saja, bahkan cabang-cabang daripada saudara mara ataupun bapa saudara itu semua keturunan Quraisy. Contohnya ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Aminah, kan. Aminah binti apa? Wahab bin Asad. Wahab bin Asad saya lupa dah. Wahab kemudian bin akhirnya dia bin Zuhrah. Zuhrah itu bertemu dengan Kilab. Kilab itu baru bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Kilab itu adik-beradik dengan Zuhrah. Kan, saya sudah sebut tadi itu keturunan dia. Kilab kan Qusay, lepas Qusay siapa ni? Abdul Manaf pula turun pada Hashim pula turun kepada Abdul Muttalib turun kepada Abdullah turun pula kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita lihat keturunan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu di Abdul Manaf. Adik-adik beradik Abdul Manaf ini ada 4 orang, antaranya Abdul Syam, Abdul Uzza, kan. Bukan bertemu Abdul Manaf, bertemu dengan Hashim, iaitu ayah kepada Abdul Manaf. Hashim ada adik-beradik, antaranya ada yang dinamakan Abdul Uzza dan juga Abdul Dar. Jadi Khadijah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bertemu dengan Abdul Uzza, iaitu adik ataupun adik-beradik dengan Abdul Manaf. Abdul Manaf itu datuk buyutlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia punya, tapi itu susu gaduhnya semuanya Quraisy. Kan, susu gaduh semua itu Quraisy. Jadi dalam perjanjian Fudul itu, setelah mana bersyair kabilah Zabid tadi itu kepada Zubaidi tadi mengatakan bahawa wahai ahli Fihir, aku ini telah dizalimi barang dagangannya. Dahlah aku ni zalimi sedangkan aku ini masih lagi di dalam ihram.
Kan tak habis lagi bulan Zulhijjah, orang masih lagi membuat ihram dan juga masih lagi membuat melontar jamrah. Disebut macam tu. Kan tidak layak bagi kota Mekah ini ada orang yang seumpama orang Quraisy yang mana mereka itu sekarang ini telah menjadi pengkhianat. Itu antaranya lah. Tapi ada kata-kata syair dalam bahasa Arab. Tapi dia bersyair, dia mengatakan orang-orang Quraisy ini dah jadi pengkhianat dah. Sebab apa? Sebab menzalimi barang dagangan dia. Kan? Kemudian ketika itu terdengarlah Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Az-Zubair bin Abdul Muttalib ni iaitu bapa saudara kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Az-Zubair, bapa saudara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Abdul Muttalib ada berapa orang anak? Ada 10 orang anak lelaki, disebut dalam sejarah 4 orang anak perempuan. Kan 10 anak lelaki antaranya Az-Zubair. Saya dah sebut dahulu 10 anak, antara 10 nama anak anak lelaki Abdul Muttalib, antaranya Abdullah yang paling bongsu sekali, ayah dia. Abu Talib, kan, Al-Abbas. Kemudian Abu Lahab. Kita biasa dengar Abu Lahab, kan? Abu Lahab itu pak saudara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Haris yang paling sulung sekali, Al-Haris. Kemudian siapa lagi? Hamzah yang terbunuh di medan Uhud, kan, disebut dalam sejarah dikeluarkan hati dia tu dimakan oleh Hindun, kan, dikunyah. Itu sejarah dia. Tapi ada pula orang mengatakan sejarah itu telah dimanipulasikan, kan. Nantilah saya sampai pada tajuk tu mungkin kita akan bincangkan. Kemudian antara Az-Zubair bin Abdul Muttalib, didengar saja kata-kata yang dilontarkan oleh kabilah Zubair tadi itu, lalu dia kata, macam ni tak boleh jadi ni, kami mesti membantu kamu. Lalu dia pun mengumpulkan daripada kalangan Bani Hashim, kan, dia kumpulkan Bani Hashim, kemudian Bani Al-Muttalib, bukan Bani Abdul Muttalib. Bani Al-Muttalib itu adik-beradik kepada Hashim yang saya sebut tadi tu. Hashim, Al-Muttalib, adik-beradik dia Naufal dan juga Abdul Syam, kan, dia adik-beradik tadi tu. Kemudian Bani Asad bin Abdul Uzza, Bani Zuhrah. Bani Zuhrah itu keturunan ataupun sampai itu ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai pada Zuhrah bin Kilab. Dia punya keturunan, kan. Orang Arab ni hebat, dia ingat dia punya keturunan dia. Kalau kita tengok susun galuh dia disusun elok, kan, sampailah keturunan yang ke-60, kan, 41. Kalau sampai ke Adnan sampai 41 keturunan dia. Semua ada. Itu hebatnya orang Arab ni, kan. Sebab tu kalau ilmu hadis disusun riwayat, ada sanak-sanak dia, kan. Ini tak betul ni, ini tak sikoh dan sebagainya, tak boleh pakai hadis dan sebagainya. Sebab ingatan dia kuat. Kita sekurang-kurangnya orang Melayu 3 generasi je, kan. Ali bin Ahmad, Ahmad bin Muhammad, Muhammad bin Amin, betul lupa dah siapa dah. Tapi orang Arab dia susun dia punya keturunan dia. Jadi berkumpul di rumah yang disebut dengan nama Abdullah bin Jada'an. Dia berkumpul dalam rumah Abdullah bin Jada'an ini. Dia bermuafakat dan bersepakat bahawa jika ada orang yang dizalimi, mereka akan bantu orang yang dizalim tadi itu, tak kira siapa. Tak kira siapa dia itu, dia akan membantu orang yang kena zalim walaupun daripada penduduk luar. Sebab itu Rasulullah sangat suka, kan. Sebab Rasulullah dia kata perjanjian ini perjanjian yang sangat hebat. Jadi dia pun berjumpa dengan Al-As bin Wa'il As-Sahmi tadi itu supaya mengembalikan barang dagangannya, kan. Disebut kamu kena kembalikan balik barang dagangan ni. Kalau tidak kamu kena. Macam itulah soalannya, kan. Jadi tak dapat tidak, dah berkumpul ramai bani-bani ni, anak beranak semua ni, kan. Dia pun okey. Sedangkan dia semua lebih kurang satu keturunan je, kan. Satu keturunan lebih kurang je geng-geng ni, kan. Satu puak saja, tapi masing-masing, sebab mereka itu ta'assub kepada masing-masing punya keturunan. Jadi yang hebat sekali antaranya Bani Quraisy lah. Jadi dia pun mengembalikan pula dia telah mengembalikan semula barang dagangannya kepada Az-Zubair tadi tu.
Okey, jadi intipati daripada peristiwa tersebut itulah yang melibatkan kezaliman. Nabi SAW sangat suka dengan perjanjian itu. Okey, itu yang berlaku pada perang atau pada perjanjian Al-Fudul, ketika mana Nabi SAW berumur berapa tahun? 20 tahun. Okey. Kemudian kita pergi pula kepada satu tajuk yang lain. Tajuk yang seterusnya iaitu Nabi Muhammad SAW berkahwin dengan Khadijah. Okey. Jadi ketika mana Nabi SAW berumur 25 tahun, ketika itu nama Nabi Muhammad ini telah pun masyhurlah dengan kejujuran dia, dengan amanahnya, dengan kebaikannya, dengan akhlaknya yang baik. Dan lalu apabila terdengar sahaja oleh seorang peniaga, seorang saudagar, seorang hartawan, seorang juditawan, seorang rupawan, seorang yang sangat diminati di dalam masyarakat Quraisy ketika itu, yang bernama Khadijah. Biasa orang Melayu disebut Siti Khadijah, kan? Siti Khadijah, Siti Aminah, Siti apa lagi? Siti Fatimah, kan? Siti itu dia tidak ada nama Siti pun. Siti itu digelar oleh orang-orang Melayu, kan? Siti Nurhaliza. Siti itu diambil daripada perkataan Sayyidatuna, penghulu kami. Kalau bagi orang lelaki disebut Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Itu Sayyidina, maksudnya penghulu. Kalau perempuan Sayyidatuna, kan? Sayyidah tu maksudnya untuk perempuan lah. Kelas Sayyid untuk lelaki. Tapi kita orang Melayu pun tukar kepada nama Siti lah, kan? Tapi tidak ada nama Siti lah. Jangan sebut Siti. Kalau nama sebenarnya bukan Siti Khadijah, tapi namanya Khadijah binti Khuwailid bin Al-Asad bin Al-Asad bin Abdul Uzza. Okey. Bertemu dengan nenek kepada Nabi SAW. Abdul Uzza saya sebut tadi itu adik-beradik dengan Abdul Manaf, kan? Adik-beradik dengan Abdul Manaf. Abdul Manaf buyut kepada Rasulullah SAW. Dia bertemu. So okey, jadi Khadijah pun mempelawa kepada Nabi Muhammad SAW untuk membawa barang dagangan dia. Kan? Dia mempelawa pekerjaan kepada Nabi Muhammad. Bahkan disebut bahawa Khadijah ini dia barang dagangannya itu lebih diberi kepada Nabi Muhammad SAW lebih daripada orang-orang lain. Maksudnya barang dagangan lebih diberi banyak lagi untuk dibawa berniaga, kan? Okey. Lalu Nabi Muhammad SAW bersetuju dan dibawalah barang dagangannya itu daripada Mekah ke Syam dan juga Basrah, dibawa perniagaan dia. Kemudian bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW, iaitu seorang perantara ataupun seorang pembantu kepada Khadijah untuk bersama-sama dengan Nabi, iaitu yang bernama siapa? Yang bernama Maisarah. Maisarah ni perempuan ataupun lelaki? Maisarah ni kalau namanya biasa kita dengar seolah-olah perempuan, kan? Tapi sebenarnya Maisarah itu adalah lelaki. Maisarah maksudnya yang mempermudahkan urusan. Itu yasir, mudah, kan? Maisarah mempermudahkan urusan. Jangan ingat kalau biasa dengar sejarah Maisarah itu adalah perempuan, tapi dia adalah lelaki. Bersama-sama dengan Rasulullah SAW berniaga pedagang ke negeri Syam dan juga ke negeri Basrah. Okey. Kemudian dalam proses itu dia melihat pelbagai perkara yang pelik yang berlaku kepada Nabi SAW, tanda-tanda kenabian. Antaranya disebut bahawa ketika mana Nabi Muhammad SAW berjalan, dia melihat awan itu menaungi Nabi Muhammad SAW. Kan, menaungi, kan? Bahkan juga disebut di dalam sejarah bagaimana ketika mana Nabi SAW kembali daripada Basrah dan juga Syam, nak balik ke Mekah, dia duduk di bawah sepohon pokok. Lalu datanglah seorang pendeta
dia mengatakan bahawa tidak ada orang yang duduk di bawah pokok, yang berteduh di bawah pokok ini melainkan dia seorang nabi. Lalu dia bertanya kepada Maisarah, adakah kedua-dua matanya berwarna kemerah-merahan? Ya, benar, matanya berwarna kemerah-merahan. Lalu dia mengatakan bahawa ini adalah Nabi akhir zaman, jagalah dia. Lebih kurang macam tu lah ayat kan. Maksudnya ada tanda-tanda kebenaran bahawa Nabi SAW pun ketika itu telah nampak tanda-tanda kenabian. Lalu diceritakan kepada Khadijah. Bahkan sendiri Khadijah sendiri pun telah lihat ada tanda-tanda kenabian kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian barang dagangannya sangat laku keras. Banyak barang dagangannya laku sehingga melebihi daripada biasa. Sebab apa? Sebab pandainya Nabi SAW ini berniaga. Apabila sahaja barang dagangannya banyak laku dan banyak yang diniagai, lalu ketika itu Khadijah pun timbul rasa keinginan minat kepada Muhammad SAW. Seolah-olah rasa jatuh cinta lah kan. Jadi macam mana dia nak menyampaikan hati dia? Itulah dia telah menemui sahabat dia yang bernama Nafisah binti Muniyah untuk menyampaikan hajat hati dia, bahawa dia menyintai kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam arti kata yang lain, dia sendiri menyatakan kepada Nafisah untuk meminang kepada Nabi Muhammad SAW. Dipendekkan cerita, Nabi Muhammad SAW pun menerima pinangan tersebut. Namun untuk berjumpa dengan keluarga dia dalam konteks yang sebenar, bagaimana dia nak menyahut pinangan itu tadi, lalu sebahagian pandangan menyatakan bahawa dia bersama-sama dengan paman dia, dengan bapa saudara dia, antaranya disebut Hamzah bin Al-Muttalib, untuk berjumpa dengan ayah dia, ayah Khadijah, menyatakan hasrat Nabi ini untuk meminang kepada Khadijah. Ayahnya siapa? Khuwailid. Bahawa dia nak meminang Khadijah melalui Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi ketika itu disebut banyak juga pandangan lah. Ada sebahagian mengatakan bahawa yang menikahkan Nabi Muhammad iaitu ayahnya sendiri. Tapi sebahagian mengatakan bahawa Khuwailid ini telah meninggal ketika mana peperangan Fujjar, iaitu ketika mana Nabi Muhammad berumur 20 tahun. Jadi yang mengakad nikahkan Khadijah itu bapa saudaranya yang bernama Amru bin Khuwailid. Bapa saudara kepada Khadijah. Yang mengakad nikahkan Khadijah dengan Rasulullah SAW. Jadi itulah tuan-tuan, dua peristiwa. Pertamanya Hilful Fudul, berlaku ketika mana Nabi berumur 20 tahun, dan ketika mana umur Nabi 25 tahun baginda sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid. Dan umur ketika itu Khadijah berumur 40 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 25 tahun. Walau bagaimanapun ada pandangan mengatakan umur Khadijah ketika itu 28 tahun. 28 tahun. Jarak bezanya lebih kurang 4 tahun saja kan. 3 tahun saja. Tapi yang masyhurnya umur Khadijah berumur 40 tahun. Ada juga yang menyebut nama umur Khadijah 45 tahun. Pandangan-pandangan yang berbeza ini. Dan wafatnya Khadijah ketika mana Khadijah berumur 65 tahun. Rasulullah SAW ketika wafatnya Khadijah, umur Rasul berumur 50 tahun. 50 tahun, Khadijah umur 65 tahun, meninggal dunia Khadijah. Ketika itu Khadijah Nabi SAW tidak pernah berkahwin melainkan dengan Khadijah. Setelah kematian Khadijah radhiyallahu anha, barulah ketika itu Nabi pun berkahwin dengan Aisyah dan berkahwin dengan gadis-gadis ataupun dengan janda-janda yang lain. Dan hasil daripada hubungan antara Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melahirkan 6 orang anak. Pertamanya bernama Qasim, yang keduanya bernama Abdullah, yang ketiga, yang 4 lagi semuanya perempuan, Ruqayyah, Zainab, Ummul Kalsum dan juga Fatimah. Dan lahir daripada Fatimah itulah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Qasim dengan Abdullah
dia mati masa kecil, kan? Tidak ada zuriat daripada kepada keduanya, tapi ada zuriat daripada Fatimah yang kahwin dengan Ali, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dari situlah dapatnya Husain, Hasan dan keturunan Nabi SAW yang dikenali sebagai Ahlul Bait. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini insya-Allah akan datang, kita akan sambung perbicaraan yang lain pula tentang sirah Nabi SAW. Mudah-mudahan sedikit sebanyak bermanfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dijauhkan daripada musibah, daripada malapetaka, daripada COVID dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dapat solat sebagaimana biasa, rapat-rapat sahnya dan sebagainya insya-Allah, dan juga mudah-mudahan kita sentiasa diberi rezeki yang banyak, kita diberi kesihatan. Itu yang lebih mahal lagi lah kesihatan, lebih kesihatan yang baik insya-Allah. Akhir kata saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.